Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi disebut 4 perkara yang wajib bagi seorang itu melaksanakan puasa. Dan yang kelima ditambah oleh sebahagian para ulama, ialah suci daripada haid dan juga nifas. Maknanya orang perempuan yang haid dan juga nifas, maka perkara tersebut menghalangnya daripada berpuasa, dan dia kena ganti pada hari-hari yang lain. Seperti mana yang hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kunna nu'mar bi qada'is shaum wa la nu'mar bi qada'is shalah, hadis riwayat Muslim. Dan kami diperintahkan untuk mengqada puasa, dan kami tidak diperintahkan untuk qada sembahyang. Jadi itu adalah satu keringanan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kaum hawa, bagi orang wanita. Mana mereka ketika mana datang haid, maka mereka tidak diwajibkan berpuasa, bahkan wajib pada mereka mengganti pada hari lain. Dan kalau sekiranya meninggalkan sembahyang, maka tidak perlu bagi mereka mengqada sembahyang tersebut. Perbincangan yang kedua di dalam bab puasa dalam kitab Matan Syuja ialah faraidus shaum. Faraidus shaum iaitu perkara-perkara yang wajib, fardu yang wajib di dalam puasa. Berkata pengarang, wa faraidus shaumi arba'atu asya, dan wajib, perkara yang wajib di dalam puasa itu ada 4. Yang pertamanya an-niyah. Yang pertamanya niat. Niat ni adalah teras dan tunjang bagi semua ibadat. Ibadat kita dikira dengan niat. Kalau sekiranya melakukan satu perkara tanpa niat, maka tidak dikira ibadat tersebut. Contohnya seorang lelaki yang tidak makan daripada pagi sampai ke petang tanpa niat puasa, maka tidak dapat pahala puasa. Jadi kalau sekiranya wajib bagi seorang pemerintah memenjarakan orang yang tak nak puasa di siang hari, ambil pun dalam penjara, dan jangan bagi dia makan daripada pagi sampai waktu orang buka, walaupun dia tak niat berpuasa, tapi itu adalah kewajipan bagi seorang pemerintah. Maknanya kira-kiranya dia pada hari itu dia tetap tidak boleh makan. Cuma kita kena bagi tahu kepada dia, kena ajak kepada dia, mudah-mudahan kalau dia niat, dia dapat pahala puasa hari itu. Walaupun dia disekat, tapi dengan sebab niat tadi menyebabkan dia dapat pahala puasa. Niat ni adalah satu perkara yang penting dalam ibadat, seperti mana yang disebut dalam hadis Nabi yang terkenal, innamal a'malu binniyat. Hanya sahaja amalan itu dikira ataupun dikira pahala dengan niat. Dan syarat niat ini ada beberapa syarat. Yang pertamanya, mestilah niat itu pada waktu malam, seperti waktu malam. Dan tidak sah niat sekiranya dah masuk waktu subuh, sekiranya dah keluar fajar, maknanya dah masuk waktu subuh. Dan mestilah kita panggil ta'yin. Ta'yin ni maknanya menentukan niat bahawasanya aku puasa esok hari ni adalah puasa Ramadan. Maknanya kena ta'yin. Dia berbeza dengan puasa sunat. Puasa sunat boleh kita niat pada waktu siang. Contohnya seorang yang tidak makan tak makan pagi, kemudian tak makan tengah hari, kemudian dia rasa lebih baik terus berpuasa dapat pahala. Jadi boleh bagi puasa sunat. Tapi puasa Ramadan tak boleh. Puasa Ramadan niatnya kena pada waktu malam. Dan kalau ikut dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, mestilah niat itu setiap malam. Dan disebut oleh para ulama sebagai takut kita lupa, berpegang ataupun kita panggil kita ambil pendapat imam-imam yang lain, dan mereka kata kalau kita takut lupa, pada malam pertama puasa tu kita niat siap-siaplah untuk sebulan. Maknanya aku berpuasa esok hari dan berpuasa sebulan bulan Ramadan ni, dan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Takut kalau kita lupa pada malam yang kedua dan seterusnya tu, mudah-mudahan lupa kita itu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita mentaklid mazhab, dan ia merupakan mazhab jumhur ulama.
Kerana dalam mazhab kita ni kerana apa? Kerana apa kena puasa, kena niat setiap hari? Kerana ia merupakan ibadat yang bentuk setiap hari tu merupakan ibadat, maknanya setiap hari tu merupakan hari baru bagi kita untuk berpuasa. Maka setiap hari kita perlu niat. Dan puasa-puasa yang wajib memang wajib kita panggil kita menamakan niat. Contohnya puasa nazar ataupun puasa kifarat wajib kita ketika mana kita niat ataupun puasa qada kita wajib menyebut esok hari puasa esok hari qada puasa Ramadan kerana Allah Taala, ataupun esok hari puasa nazar kerana Allah, esok hari puasa kifarat kerana Allah Taala. Okey. Kemudian fardu yang kedua ialah menahan diri, wal imsaku 'anil akli wasyurbi. Menahan diri daripada makan dan juga minum, wal jima'i, dan juga menahan diri daripada bersetubuh, dan menahan diri daripada sengaja muntah. Jadi menahan diri daripada makan dan minum. Adakah kalau sekiranya makan dan minum dalam keadaan lupa dikira batal puasa? Makan dan minum dalam keadaan lupa tidak membatalkan puasa, seperti mana dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, man nasiya wa huwa sha'im fa'akala wa syariba falyutimmu sawmahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Siapa yang berpuasa kemudian dia lupa kemudian dia makan dan dia minum, maka sempurna akanlah puasanya, kerana yang dia makan dan minum itu adalah merupakan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya makan dan minum lupa, bukan makan minum dengan sengaja. Kalau sekiranya seorang tu kita baru hari pertama puasa, duk biasa makan tengah hari, kemudian tiba-tiba kita hari puasa yang pertama tu kita terlupa dimasak semua, makan dah makan semua, dah kenyang, teringat. Bila teringat kita sedang berpuasa, teruskan berpuasa dan puasa kita tu tidak batal. Tapi adakah kalau sekiranya kita bangun pagi kemudian kita kata kita berijtihad ataupun berpendapat bahawasanya sekarang ni belum masuk subuh lagi, kita pun terus makan sahur, makan tiba-tiba dah terbukti bahawasanya orang dah habis makan subuh, adakah kita boleh berpuasa hari itu? Maka puasa kita hari itu tidak sah. Maka hari itu kita dikira tidak berpuasa. Tak boleh macam tu, kena qada hari lain. Adakah kita boleh makan hari itu? Kita maknanya digalakkan oleh para ulama, maknanya mereka kata perlu kita menahan diri kita sampai petang tak makan, tapi kita kena qada. Kita kena qada pada hari. Sebab apa kita kena tahan diri daripada menghormati bulan Ramadan, menghormati bulan Ramadan. Kalau kita tersilap pun, tapi tersilap dalam masalah terlambat bangun tadi, turun bangun, jangan tengok matahari lagi, turun bangun makan dulu, jadi salah dalam kita panggil buat macam tu salah. Patutnya keluar dulu, tengok, tanya orang, cek dulu betul ke tak ni masih ada waktu kan. Ataupun bangun tengok jam dulu. Ni bangun tengok makanan dulu, terus makan. Ni salah. Salah buat dulu salah. Kemudian begitu juga dengan bersetubuh. Begitu juga dengan setubuh berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatul siyami rafathu ila nisaikum." Dihalalkan kepada kamu malam puasa itu untuk kamu mendekati isteri kamu. Jadi bermakna mafhum daripada ayat ni siang tak boleh. Maknanya siang tak boleh. Kemudian siapa yang mendatangi isterinya pada waktu siang, maka dia perlu membayar kafarah. Membayar kafarah, dan kafarah bagi orang yang mendatangi isteri ialah maknanya berdasarkan hadis Nabi, kalau sekiranya ada hamba kena bebaskan hamba. Kalau sekiranya tidak ada hamba kena puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut dalam arti kata tak boleh selang. Kalau selang kena mula balik. Kecuali selang dalam bab untuk syar'i. Contohnya seorang wanita yang haid. Tiba-tiba waktu haid tidak menjadi pemutus. Sebab apa? Sebab itu untuk syar'i. Tapi kalau sekiranya diputuskan dengan tanpa untuk syar'i, maka dia kena mulakan balik bilangan tersebut. Maka walaupun ada maknanya helah yang disebut pun di dalam kitab-kitab fiqh, di antaranya ialah kalau seorang tu dia ingin berjima, kemudian dia berbuka dulu sebelum dia mendatangi isterinya, maka perbuatan macam ni berdosa. Bahkan
ada di kalangan para ulama yang memberatkan. Maknanya orang yang buat macam ni kan mendapat dua dosa kan. Dua dosa, dan dosanya kira buat kalau macam ni dalam bulan Ramadan pula, dosanya cukup besar kan. Dan kita bimbang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala itu. Dan juga tak boleh kita sengaja kan, sengaja muntah tak boleh. Jadi mana itu empat lah. Pertama yang niat, menahan daripada makan dan minum, daripada jimat, daripada muntah, daripada korek. Muntah ni maknanya dengan sengaja. Bukan maknanya kalau dah termuntah sendiri tu lain. Tapi yang muntah yang masukkan ini ialah dengan sengaja kan. Duduk korek pula kan. Korek, akhirnya termuntah, dan muntah tersebut menyebabkan puasanya terbatal dan perlu diqada kan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebut kan, man zara'ahu al-qai' falaysa alayhi qada. Siapa yang muntah dengan tidak sengaja, maknanya datang muntah kan, yang tidak sengaja, maka tak perlu qada. Wa man istaqa'a falyaqdi. Siapa yang buat muntah, maknanya korek kan, korek bagi muntah, maka dia perlu wajib katanya qada. Jadi riwayat Al-Hakim An-Naisaburi. Kita masuk dalam perbincangan yang seterusnya ialah mubtilatus shiyam, perkara yang membatalkan puasa. Qala al-musannif, berkata pengarang, walladhi yuftiru bihi as-sha'imu 'asharatu asya'. Perkara-perkara yang membatalkan puasa ialah 10 perkara. Yang pertamanya, ma wasala 'amdan ila al-jawfi ar-ra'si. Perkara yang sampai dengan sengaja masuk ke dalam rongga-rongga rongga-rongga, dan juga masuk ke dalam kepala rongga kepala. Contohnya kita masukkan air ke dalam hidung, kemudian air itu tersedut masuk ke dalam ni, maka batal puasa. Kalau masuk dengan sengaja lah. Kalau sekiranya tak sengaja, contohnya duduk kat tepi jalan, tiba-tiba kereta lalu kuat air hujan masuk dalam hidung, yang tu tak sengaja. Tak sengaja tu apa? Ada yang masalahnya sekarang ni masalah sengaja kan. Sengaja memasukkan air. Wal huknatu fi ahadi sabilain. Dan memasukkan sesuatu daripada salah satu dua jalan, iaitu daripada dubur dan juga cocok masuk benda barang, masuk ubat ke apa benda kan ke dalam kemaluan depan dan juga belakang, maka perkara tersebut juga membatalkan puasa. Tapi kalau sekiranya cocok selain daripada dua tempat tersebut, sebab apa? Yang batal sebab apa? Sebab dia masuk ke dalam perut kan, masuk dalam perut. Kalau sekiranya cocok ubat daripada urat kan, cocok ubat semua kan, pendapat para ulama kan, yang saya tengok dalam antaranya dalam Darul Ifta' semua mengatakan tidak batal. Cuma kalau boleh elok buat siang, buat malam, begitulah. Cuma nak cerita batal sebab apa? Sebab Allah dia tidak masuk dalam perut. Sebab dia tak masuk ke dalam perut. Kemudian wal qai'u 'amdan, dan muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja macam tadilah, muntah dengan sengaja. Kemudian wal wad'u 'amdan fil farji, dan sengaja bersetubuh pada siang hari. Sengaja bersetubuh pada siang hari. Wal inzalu an mubasharati, dan mengeluarkan air mani dengan sebab mubasyarah, dengan sebab orang panggil apa? Mubasyarah ni dia macam dipanggil muqaddimatul jima' kan. Muqaddimatul jima' ni pada cium-cium kan. Kemudian duk gosok-gosok, akhirnya menyebabkan keluar apa nama dipanggil air mani. Keluar mani tadi adalah membatalkan puasa. Mencium semua tu kan. Jadi walaupun dia tidak berjima', jima' ni apa dia? Memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan suami, seorang suami masukkan kemaluan ke dalam kemaluan isteri. Jadi itu mana jima'. Adapun ilzal mubasyarah ni ialah dia tak masukkan kemaluan, tapi dia cium-cium semua tu kan. Jadi sampai menyebabkan keluar air mani, menyebabkan batal puasa. Jadi itu sebab para ulama mengatakan makruh. Maknanya kita panggil
cucu isteri pada siang bulan puasa. Adapun orang yang dia duduk khayal tiba-tiba terkeluar air mani, adakah batal puasa? Kata para ulama, hukumnya macam hukum orang mimpi, maka tidak membatalkan puasa dan wajib kepadanya mandi untuk sembahyang. Wajib pada mandi untuk sembahyang. Dan kita sambung insya-Allah selepas daripada rehat ini. Kalau bahasa Arab disebut sana'u ba'da qalil. Insya-Allah kita kembali selepas seketika.